إكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmat Dia, Alhamdulillah, malam ni sekali lagi kita dapat bertemu di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa kita ianya akan diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan, kita sambung lagi pembacaan kitab Mafhum At-Tasawuf, iaitulah kefahaman terhadap ilmu tasawuf. Maka pada malam ni kita sambung pada rukun yang berikutnya, iaitulah asyukur, iaitulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, daripada mula kita baca kitab ni, kita tidak menemui perkara-perkara yang menyalahi daripada Quran, menyalahi daripada sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut macam tu, tuan-tuan, kerana ada sebahagian daripada orang yang kadang-kadang dia menganggap bahawa ilmu tasawuf ini dia merupakan satu benda yang tidak elok. Tuan-tuan, dia tasawuf semua orang dia mesti kena ada. Bahkan dia termasuk di dalam elemen fardu ain. Fardu ain tu kan dia ada 3, tuan-tuan. Yang pertamanya tauhid. Bagaimana kita beriman kepada Allah Ta'ala. Bagaimana cara untuk kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, tauhid. Manakala yang kedua adalah fiqh.
berkenaan dengan hukum hakam. Kerana kehidupan kita dia tak boleh lari dan dia tak boleh jauh daripada hukum hakam. Maka oleh kerana itulah setiap daripada individu yang mukallaf dia kena belajar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah atas dia. Tuan-tuan, ni yang disebut sebagai fiqh ataupun hukum hakam. Kemudian dia ada yang ketiga. Yang ketiga ni, yang ni lah yang dinamakan sebagai tasawuf, ataupun sebahagian daripada ulama dia kata tazkiyatun nafsi, iaitulah ilmu untuk menyucikan jiwa. Dan kerana manusia ni dia tak lekang daripada kelalaian, dan manusia ni sebagaimana yang kita selalu duk sebut hadis Nabi SAW, bahawa manusia dia ada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana dia nak menyucikan diri dia? Tentang dosa ni kita dah sebut dah, nah, bahawa dia bila tak dibuang, bila tak disucikan dia, maka hati tersebut dia akan berkarat. Hati tersebut dia akan dinodai dengan kerak-kerak dosa, yang akhirnya hidayat tidak dapat menembusi akan hati seseorang. Dan tu yang kita nasihat kat dia, tak tak berkesan. Kemudian dia sendiri pun tak terdorong melakukan ketaatan, dan dia lebih suka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi nak cucikan hati ni adalah dengan apa? Dengan ilmu tasawuf, iaitulah dengan ilmu penyucian jiwa. Dan sebab itu daripada awal kita sampailah kepada malam ni, semua perkara-perkara ni dia menegur keadaan diri kita, dan apa dia yang perlu kita lakukan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak nafilah, nah, ada orang yang dia bila dia bawa satu-satu ilmu, kadang-kadang dia membawa kepada kesesatan. Tuan-tuan, yang ni bila tidak ada balance, bila mana dia tidak ada balance, dia tidak ada kesaksamaan, sebagaimana yang disebut oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, bila mana seseorang itu mempelajari fiqh, maka janganlah untuk dia lupa mempelajari ilmu tasawuf. Dan kalau dia ada fiqh tetapi dia tidak ada tasawuf, maka kerja dia akan hukum kepada orang. Dia akan tengok kesalahan orang, dia akan baiki kesalahan orang, tetapi dia tidak akan memperbaiki, dan dia tidak akan melihat kekurangan yang ada pada diri dia. Dan tengok, ni bila mana tak balance. Kemudian Imam Malik rahimahullahu ta'ala kata, bila mana seseorang dia mempelajari ilmu tasawuf, maka hendaklah juga dia mempelajari ilmu fiqh, kata Imam Malik. Dan tuan, kalau tak nanti, nah, dia hanya akan mengikuti apa sahaja yang dirasakan pada hati dia, tidak berpandukan kepada Al-Quran, dan juga tidak berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, terjadinya kesesatan adalah kerana tidak balance di antara keduanya. Orang mengaji tasawuf, dia seronok mengaji tasawuf, dia terlupa untuk mengaji ilmu fiqh. Dan tuan, ada orang yang dia mengaji ilmu fiqh seronok dengar hukum hakam, yang ni hukum dia boleh, yang ni hukumnya tak boleh, seronok. Dan tuan, tapi dia lupa untuk mempelajari ilmu untuk menyucikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka demikian kita mesti nak kena balance. Dia nak kena balance. Bila balance, insya-Allah dia akan jadi yang terbaik. Sebab itu kata Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, dia sebut, wa man jama'a bainahuma, siapa-siapa dia yang menghimpunkan antara kedua-duanya, yakni dia himpun antara tasawuf dan juga fiqh, fiqh dan juga tasawufnya, dia himpunkan kedua-duanya,
faqad tahaqqaqa. Maka inilah perjalanan yang benar, kata Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, maka demikian, antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, dia saling mencukupi di antara satu dengan hak yang lain. Tuan-tuan, sebab itu Allah Ta'ala sebut, ini antara kelemahan manusia. Tuan-tuan, ini kelemahan manusia. Sebab itu kalau kita kaji kitab pun, tuan-tuan, bacalah kitab yang paling besar sekalipun, tuan-tuan, pasti dekat situ ada dia punya kekurangan dia. Tuan-tuan, sebab itu Allah Ta'ala kata, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu saling tolong menolong antara satu dengan yang lain pada perkara kebaikan dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi mudah-mudahan kita balance. Balance ni tujuannya untuk apa? Supaya benar perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita nak benar ni, rujukan dia Quran, rujukannya hadis, rujukannya adalah kepada ulama-ulama mujtahidin yang mu'tabar, yang mensyarahkan kepada kita tentang Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Malam ni kita masuk pula kepada rukun yang berikutnya. Ni bagi orang-orang yang bertasawuf. Tuan-tuan, dalam tasawuf dia ada elemen ini. Tuan-tuan, apa dia? Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata asyukru. Ni bab berkenaan dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, orang-orang yang nak membersihkan diri dia, lebih-lebih lagi orang yang nak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mesti kena ada sifat ni, asyukru, bersyukur terhadap segala nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nikmat yang Allah beri kat kita ni banyak. Tuan-tuan, kalau nak hitung nikmat ni, tak boleh nak dihitung. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala sebut, in ta'uddu ni'matallah. Kalaulah kamu nak kira nikmat yang aku berikan kepada kamu, la tuhsuha, maka nescaya kamu tak boleh hitung, kamu tak boleh kira nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba dia. Tuan-tuan, cumanya kita ni, nikmat dia bukan dalam perkiraan Allah, dia dalam perkiraan kita. Tuan-tuan, tu yang jadi sempit kehidupan ni. Tuan-tuan, kehidupan ni dia jadi sempit. Pasal apa? Kerana kita duk kira nikmat itu apa yang dipandang baik pada pandangan kita. Kita tidak mengembalikan perkara tu, tak muhasabah balik apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya perkara baik itu adalah nikmat Allah Ta'ala. Tuan-tuan, perkara baik dah tentu-tentulah dia adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Manakala perkara yang tidak baik, tuan-tuan, kadang-kadang kita diuji dengan keburukan. Tuan-tuan, kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia kena tahu bahawa itu juga merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita tengok benda-benda yang berlaku atas kita, di sebalik daripada perkara tersebut ada dia punya hikmah dia. Tuan-tuan, sebagai contoh lah, ni contoh yang paling mudah. Tuan-tuan, ini cerita rekaan saja. Tuan-tuan, tapi dalam alam realiti berlaku. Tuan-tuan, contoh, orang ni dia cari keduniaan tiap-tiap hari. Tuan-tuan, dia himpun kekayaan tiap-tiap hari. Tuan-tuan, adakah salah kalau dia himpun kekayaan? Tak salah kan? Tak salah. Tuan-tuan, hatta Sa'ad ibn Abi Waqqas
radhiyallahu anhu wa arda, bila mana sahaja dia memasuki Islam, maka Nabi SAW habaq kepada dia. Wahai Sa'ad, kata Nabi, ni'mal mal fi yadis salihin. Betapa baiknya kalaulah harta benda ini dipunyai oleh orang-orang yang saleh, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, makna kata Nabi ni apa dia? Harta ni kalau dapat pada orang soleh, terbaik. Tuan-tuan, pasal apa terbaik? Kerana orang soleh, kalau dia dapat harta, dia akan bina jambatan untuk ke negeri akhirat. Tuan-tuan, dia akan keluar zakat. Ni manfaat untuk umat Islam. Tuan-tuan, dia akan berwakaf. Yang ni adalah manfaat untuk orang Islam. Tuan-tuan, dia akan bantu orang-orang yang susah. Dia akan beri nafkah kepada ahli keluarga dia. Tuan-tuan, Masya Allah. Kalau harta ni didapatkan kepada orang-orang yang saleh. Tuan-tuan, tapi di mana salahnya? Bila mana seseorang itu dia cari dunia, dekat mana yang dilaknat? Tuan-tuan, di mana yang dimurkai oleh Allah Ta'ala? Sehingga kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unah. Dunia itu dilaknat, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, part mana yang dilaknat ni? Tuan-tuan, sebab tu, kalau ada orang yang kerja elok-elok, jangan berhenti. Teruskan, tuan-tuan, teruskan. Pasal apa? Harta tuan-tuan, ianya dihajatkan oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ada orang yang dia semangat besar, pantang dengar umat Islam ditindas. Kalau bagi duit tiket dekat dia, kalau bagi senjata dekat dia, tuan-tuan, dia akan korbankan seluruh jiwa raga dia. Tuan-tuan, kata ulama, teruskan dengan bakat dia yang macam tu. Pasal apa? Kerana dia diperlukan oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ada orang yang boleh mencurahkan ilmu. Teruskan. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana agama Allah Ta'ala memerlukan kepada fuqaha, iaitulah orang-orang faqih. Tuan-tuan, ilmu ni dia tak boleh orang jahil pi terang. Sesat nanti. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, bila mana diminta kepada orang yang jahil berfatwa, fa'aftau, maka dia pun berfatwa bighairi ilmin, tanpa ada ilmu. Tuan-tuan, apa akan berlaku? Adallu wa adallu, kata Nabi. Dia menyesatkan orang, dia sesat dan dia menyesatkan orang lain, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, Islam juga perlu kepada apa? Tuan-tuan, macam-macam lah. Perlu pada orang yang pandai ekonomi, yang perlu macam-macam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, maka semua orang, dia boleh apa? Dia menyumbang kepada agama Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jadi kat mana? Yang menjadi laknat Allah Ta'ala kepada dunia ni, bila mana dia mencari nikmat Allah Ta'ala tanpa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, dekat situ kesilapan dia. Cari dunia dia tak salah. Tuan-tuan, dia carilah berapa banyak, dia nak himpun berapa banyak pun dipersilakan. Bahkan disebut dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bila mana kamu dah selesai daripada sembahyang, maka bertebaranlah di atas muka bumi Allah dan carilah kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala taburkan di atas muka bumi. Tuan-tuan, cari pi dah. Tuan-tuan, tapi bila kita kaya, satu, jangan lupa untuk bersyukur pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila dah kaya, jangan lupa orang-orang yang kurang bernasib baik. Tuan-tuan, jangan lupa keluarkan zakat yang diwajibkan atas kita. Tuan-tuan, bina dengan harta ni jambatan ke negeri akhirat. Tuan-tuan, orang ni kalau dia kaya, kemudian dia saleh,
Ini merupakan orang yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, manusia dia ada dua golongan. Yang pertama kata Allah Ta'ala, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tuan-tuan, ada manusia yang dia minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, bagi kepada kami kebaikan dunia. Tetapi Allah Ta'ala kata akhirat kosong. Tuan-tuan, dia tak reti apa tentang akhirat ni. Tuan-tuan, dunia dia bagus, tetapi akhirat dia diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ni satu golongan, ni pun tak balance juga ni. Tuan-tuan, yang ni tak balance juga ni, dia sengit sebelah ni. Tuan-tuan, dia minta dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tetapi akhiratnya kosong kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jadi manusia yang satu lagi, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ada manusia yang dia minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, beri kebaikan dunia dan juga berilah kepada kami kebaikan akhirat, dan jauhkan kami daripada azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maknanya apa? Dunia dia maju, akhiratnya juga turut maju. Bahkan kata Nabi SAW, siapa-siapa yang mengutamakan kehidupan akhirat, maka nescaya dunia akan menjadi khaddam kepada dia, kata Nabi SAW. Dan tuan, jadi orang yang cari dunia ni dia tak salah. Ada perangan dia di dalam agama Allah. Tapi jangan lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka kata pengarang kitab ni, wa yaqsudu bihi an yasrifa al-'abd jami'a ma an'ama Allahu bihi alaihi min aqlin wa sam'in wa basarin wa lisanin. Dan yang dimaksudkan dengan syukur itu, dia kata, ay yasrifa al-'abda, seseorang hamba itu dia menggunakan. Tengok tuan-tuan, yang ni yang dimaksudkan bersyukur kepada Allah Ta'ala dalam arti kata yang sebenar. Tuan-tuan, ni habis meta ni. Tuan-tuan, kalau dia sebut Alhamdulillah, yang tu pun tanda bersyukur, tapi dia tak pi habis meta lagi. Bahkan Allah Ta'ala sebut, ada orang yang dia sebut dengan mulut ni Alhamdulillah, bila hanya dia mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Tetapi bila mana dia diuji dengan kesusahan, tuan-tuan, adakah dia nak bersyukur kepada Allah Ta'ala sebagaimana dia diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala? Tuan-tuan, masa dia diberikan duit banyak, entah dia ada bonus apa tak tahu, ataupun ada orang bagi hadiah macam mana tak tahu. Tuan-tuan, dia punya syukur. Alhamdulillah, baiknya Allah Ta'ala. Ya Allah, dia kata, dia mula teringat lah. Ni mungkinlah amal-amal saya selama ni, Masya Allah. Terima kasih ya Allah. Tuan-tuan, satu hari, dia meniaga, kemudian perniagaan dia bungkui. Contoh yang kita sebut tak zat ni, kan? Niaga cari dunia, kemudian bungkui. Tuan-tuan, adakah pada waktu tu dia akan terus untuk memuji Allah Ta'ala? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ada orang kata Allah yang bila dia dapat nikmat, dia kata apa? Faminallah, ini adalah daripada Allah Ta'ala. Tetapi bila mana dia diberikan keburukan, tuan-tuan, dia tak nampak pun yang tumai daripada Allah Ta'ala. Akhir daripada ayat ni Allah Ta'ala sebut, kamu kena tahu, baik buruk ke apa semua sekali ni,
minallah. Ianya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebab itu dapat nikmat lagu mana? Alhamdulillah, syukur dengan Allah Taala. Dan tuan, bila kita diuji dengan kesusahan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kami datang, kepada dia jugalah kami semua dikembalikan. Dan tuan tengok, puji Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata pada kat sini, yang kata syukur ni, dia menggunakan jami'a ma an'amallahu bihi alaih. Dia menggunakan semua nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Min aklin, daripada akalnya, wasam'in, kemudian pendengaran dia, wabasarin, dan juga penglihatan dia, walisanin, dan juga lisan dia. Dan dia guna pada apa ni? Fi ta'atillahi ta'ala, iaitulah dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, akal dia ni, dia hanya duk fikir benda yang baik-baik saja, yang memberikan manfaat kepada orang. Dan tuan, bukannya dia duk akal, dia bukannya dia duk guna akal dia. Kawan ni tengok maju semacam je perniagaan dia. Mana orang yang boleh buat orang? Tuan, duk kepala dia duk fikir benda-benda yang kocok saja. Dan tuan, kita kena tahu, bila mana adanya khatir, adanya lintasan-lintasan kotor. Dan tuan, kalau dia mai sat-sat, kemudian kita istighfar, hak tu lain. Yang tu was-was, yang tu gangguan, yang tu adalah tiupan daripada syaitan iblis. Dan tapi ada orang, hati dia dengan dendam kesumat, kemudian hati dia tak puas hati dengan orang. Dan tu akal dia mula berpusing. Macam mana aku nak pejatuh orang ni? Macam mana gamaknya aku nak bagi supaya dia ni tak boleh nak naik? Dan tu macam-macam akal dia. Dan tuan, patutnya dia gunakan akal macam mana untuk dia menyatukan umat ni. Dan tuan, patutnya dia guna akal dia macam mana nak bagi kembang lagi agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, paling kurang pun dia ada keluarga. Dan tuan, dia kena fikirlah, generasi yang aku nak bina ke depan ni jadi lagu mana? Dan tuan, kira dia punya fikir dia adalah fikir yang elok-elok. Dan tuan, tapi ulama kata, orang ni dia tak boleh fikir yang elok melainkan bila hati dia elok. Bila hati dia tak elok, maka tu yang dia selalu fikir benda-benda hak yang tidak elok. Dan Nabi SAW sebut jelas. Nabi kata apa? Kata Nabi SAW, iza saluhat jasadu kullu. Kalau baiklah hati itu, baik kesemuanya. Dan tuan, baik perbuatan, baik dia punya akal fikiran dia. Dan tuan, akal ni kira nak bagi manfaat pada orang. Masya Allah, orang yang hati baik. Dan saya teringat ada seorang ulama di Yaman, nama dia Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, satu hari, ni ulama ni saya pun tak jumpa kan. Saya pun tak jumpa. Walaupun mengaji kat Yaman, saya tak jumpa. Jumpa dengan anak dia, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Dan tuan, dia ni satu hari dia tidak diceritakan, yang saya cerita dalam manaqib dia, dalam sejarah dia, yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Hafiz rahimahullah ta'ala. Dia buat buku, dan Habib Muhammad ni adalah murid pada Habib Abdullah Syatiri. Dan kan dia cerita dalam biografi yang dia buat ni, yang dia karang ni. Dia kata apa? Guru kami tidak pada setiap hari cuma 3 hinggalah ke 4 jam saja. Dan kan satu hari 3 hingga ke 4 jam saja. Dan kan habis itu, selepas 3-4 jam dia rehat, dia tidur. Selebihnya dia buat apa? Dan selebihnya dia mengajak di Rubatut Tarim. Di tempat kami mengaji lah, di Rubat Tarim.
Tuan-tuan, dia mengajak selama 50 tahun. Tuan-tuan, dia tak pernah ambil sekeping pun, tak pernah ambil sekupang pun daripada duit gaji. Habib Abdullah Syatiri 50 tahun. Tuan-tuan, perkara ni kami menyaksikan sampai pada hari ini. Keturunan Asy-Syatiri yang mengajak di Ribatut Tarim, tuan-tuan, mereka tak ambil walaupun sekupang daripada gaji yang mereka mengajak. Tak. Habis itu Ustaz, mereka nak makan minum lagu mana? Tuan-tuan, mereka buka perniagaan. Mereka berniaga. Tapi berniaga mereka bilioner. Tuan-tuan, mereka bilioner. Mereka berniaga kat mana? Dekat Abu Dhabi. Memang bilioner. Dekat bilioner. Sebab tu kami, tuan-tuan, nak dekat-dekat hari raya, almarhum Habib Salim Syatiri, dia akan bagi duit. Dia akan bagi duit raya kepada semua pelajar-pelajar ni. Kalau yang dah berkahwin, lebih kurang dia akan bagi dalam 200 hingga ke 300 ringgit. Untuk pelajar yang dah berkahwin. Kalau hak yang bujang, 200 ringgit dia akan bagi. Tuan-tuan. Tapi yang dia duk mengajak dekat dekat ribat ni, tuan-tuan, dia tak ambil sekupang pun daripada duit gaji dia. Masya Allah, ni keluarga Asy-Syatiri. Tuan-tuan, pasal apa yang mereka boleh ada perasaan macam tu? Tuan-tuan, pasal apa mereka boleh buat sampai tara macam tu? Tuan-tuan, kerana baiknya, dekatnya, bersihnya hati mereka dengan Allah Ta'ala. Fikir ni kira nak beri manfaat kepada orang. Tapi tuan-tuan, kalau tak hafal matan, kalau tak baca kitab, kalau tak mengapai, silap-silap hari bulan dia bagi pasport, dia suruh kita balik semula ke Malaysia. Kan? Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya pernah, tuan-tuan, ni pengalaman. Masa tu kelas faraid. Kelas faraid, tuan-tuan tahu kan? Ilmu faraid. Masa tu saya dah pindah kelas dah. Kelas tu agak tinggi. Pindah dah. Tapi masa tu adalah kita lalai sikit, malas sikit. Tuan-tuan, tiba-tiba Tok Guru kata, ni, hang turun balik ni halaqah ataupun kelas yang rendah tu. Turun balik semula. Tuan-tuan, pasal apa kena turun balik semula ni? Dia pasal kita dekat dalam kelasnya. Tok Guru kami ni, tuan-tuan, Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ba'udan. Saya belajar dengan dia faraid. Tuan-tuan, dia ni kalau mengajak, dia tak suka bagi suap dekat pelajar. Dia akan suruh pelajar rujuk. Fathul Mu'in kata apa? Dalam Hasyiah Jamal kata apa? Dalam Minhaj kata apa? Dalam Fathul Mu'in, Fathul Qarib kata apa? Tuan-tuan, jadi sibuk ni rujuk apa semua sekali. Masya-Allah. Kita duduk sengap kan? Depan masjid, saya ingat lagi depan masjid, dia kata, ni hang turun lah kelas bawah lagi. Dia kata, tak usah mengaji ni kan, hang tak mampu nak bawa. Masya-Allah. Masya-Allah. Tu sikitlah tuan-tuan, pengalaman. Baik, maka dia kata, yang dimaksudkan dengan syukur itu, dia kata, iaitulah dia menggunakan, hamba itu menggunakan semua, dia kata, man an'amallahu bihi, apa yang Allah beri nikmat kepadanya, akal dia, kemudian pendengaran dia, penglihatan dia dan lisan dia. Pada apa? Fi ta'atillahi ta'ala. Iaitulah untuk mengerjakan taat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jadi dia gunakan akal dia, pendengaran dia, penglihatan dan lisan dia. Fi ta'atillah, untuk dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ni tanda, yang ni alamat bahawa dia adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Masya Allah, sebab itu antara sebutan mulut dan juga dengan apa yang kita tunjukkan melalui badan, yang ditunjukkan melalui badan itu aqwa, ianya adalah lebih kuat zikirnya daripada apa yang disebut pada lisan seseorang. Tuan-tuan, lisan ni dia cakap apa pun boleh. Tuan-tuan, dia cakap apa pun boleh.
No? Nak kata dia beriman, orang munafik awal lagi kata dia beriman kepada Allah Ta'ala, tapi hati dia kufur dengan Allah Ta'ala. Dan ada orang yang dia sebut dengan lidah dia kasih kepada Nabi SAW. Dan tapi perbuatan dia tak menampakkan yang dia kasih kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana tu ulama menyebut zikir yang keluar daripada badan itu aqwa. Ianya adalah lebih kuat daripada zikir yang dituturkan pada lisan seseorang. Dan Masya Allah, nah, bila kita buat dengan anggota tubuh badan ni, terbukti apa yang dia sebut selama ni, dan terbukti selama ni apa pun juga yang telah dia dakwa kepada seseorang. Dan kerana tu kalau kita tengok iman ni 3 peringkat. Dan peringkat amal dengan tubuh badan peringkat mana? Peringkat yang paling akhir. Dan bila kata iman, yang pertama apa dia? Taqriru bil lisan. Hendaklah dia sebut dengan lisan dia. Kemudian yang kedua, tasdiqu biqalbi. Kemudian dia membenarkan dengan hatinya. Dan yang terakhir apa dia? Nak bagi sempurna iman ni, terakhir apa dia? A'malu bil jawarih. Dia beramal dengan seluruh anggota tubuh badan dia. Sempurna. Dia sebut, kemudian dia benarkan dengan hati, kemudian dia beramal dengan anggota tubuh badan dia. Dan sebab itu Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum, seseorang daripada kamu tidak beriman, kata Nabi, apabila aku lebih dia kasih daripada orang tua dia, lebih dia kasih daripada anak-anak dia, kata Nabi SAW. Dan pasal apa? Kerana kedua-duanya adalah ujian bagi kita. Ujian. Ujian, Allahu Akbar. Ujian lah, kan? Anak ni kadang-kadang dia ujian bagi kita. Terlampau sayang kepada anak, kadang-kadang boleh buatkan kita apa? Kufur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda saya pun tak reti sangat sejarah, tapi saya tengoklah cerita apa ni, Mak Kilau kan. Tengok je. Tanda tengoklah. Tak tahulah cerita kan. Saya pun tak tahu. Saya bukannya orang sejarah, saya tak belajar sejarah, kan? Tapi dalam cerita tu, bila mana ada anak seorang pembesar yang ditawan oleh British. Anak dia ditawan, dipukul apa semua sekali. Tuan-tuan, jadi ada satu orang ni kan, dia apa ni, dia kata dekat pembesar ni, dia kata, tengok anak hang, tak kesian ke dekat anak hang, dia kata. Tak kesian lah. Bapak tuan-tuan tengok anak kena seksa macam tu. Tuan-tuan, ya Allah. Nah, apa perasaan kita bila tengok anak kena macam tu? Akhirnya anak ni pesan kat dalam cerita tu. Anak ni pesan, ayah dia kata, apa yang berlaku dekat saya? Pertahankan tanah air ini. Tanah ni pertahankan. Tapi ayah tak boleh nak ni, tak boleh tahan. Kena teruk macam tu, kena belasah depan ayah dia sendiri. Akhirnya apa berlaku? Berlakunya pembesar ni tadi, kerana nak selamatkan anak dia, dia terpaksa juga bersubahat juga dengan apa ni, dengan British ni tadi. Tengok bagaimana satu masa esok benda-benda ni jadi ujian keimanan pada kita. Sebab tu selalu kita tekankan di sini, yang kata beriman ni bukan pada waktu la ni, bukan tengah pakai jubah ni, bukan tengah berada dalam apa ni suasana beribadah pada Allah Ta'ala. Tapi fikir bagaimana esok kalau kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan al-masyaqqat, dengan segala kesusahan yang mencabar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkukuhkan dia daripada sekarang ni. Baik, maka dia kata ujian daripada Allah Ta'ala. Jadi kata pengarang pada kitab ni, gunakan semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu untuk taat pada dia. Wa ma khuliqa li ajlih,
dan juga dia dijadikan adalah kerananya, iaitulah kerana untuk manusia ini taat dan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tengok apa Allah Taala kata ketika mana dia jadikan manusia ni. Tuan-tuan, ni yang Allah Taala nak daripada manusia. Tuan-tuan, ni yang Allah buat tujuan pasal apa dia cipta kita. Allah Taala kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku jadikan jin maupun manusia melainkan sebagai hamba kepada aku. Tuan-tuan, dia kena jadi hamba kepada Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Tuan-tuan, sebab itu Isra' dan juga Mi'raj ni tak lama lagi dah nak Isra' Mi'raj. Dan tuan tengok dalam apa ni surah Al-Isra' ayat pertama, Allah Ta'ala kata apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang telah pun memperjalankan hambanya. Tuan-tuan, hamba dekat sini siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna hamba dekat sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pasal apa Allah Ta'ala gunakan perkataan hamba ni? Dia tak kata yang telah memperjalankan Rasulnya. Dia tak kata yang telah memperjalankan Nabinya. Dia tak sebut yang telah memperjalankan kekasihnya. Tuan-tuan, tetapi Allah Ta'ala kata apa? Yang telah memperjalankan hambanya. Tuan-tuan, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, kedudukan hamba adalah kedudukan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, paling mulia bila mana dia meletakkan dirinya sebagai hamba kepada Allah Taala. Tuan-tuan, sebab itu kalau dia boleh, bukan boleh, tuan-tuan, dia kena. Tuan-tuan, sebab Islam ni, bila kata Islam, makna apa Islam ni? Tuan-tuan, Islam ni makna dia pertama, al-istislam. Dia kena menyerahkan diri dia pada Allah Ta'ala. Ni Islam. Al-istislam. Hendaklah dia menyerah diri dia pada Allah Ta'ala. Wal-inqiyad. Dan juga dia terikat dengan segala peraturan-peraturan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ni manusia. Tuan-tuan, sebab itu kalau orang ni dia nak berniaga, maka dia kena tengok apa hukum hakam niaga. Tuan-tuan, bagus peniaga macam ni, bagus. Dia hamba pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila dia seorang guru, apa adab sebagai seorang guru? Apa hukum hakam dia? Tuan-tuan, ni guru yang baik. Pasal apa? Dia telah mengikat dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka manusia ni bila mana dia jadi hamba kepada Allah Ta'ala, dia mulia. Tuan-tuan, dia sangat mulia. Sebab itu dalam surah Isra' ni Allah Ta'ala apa? Kami yang memperjalankan Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut hambanya. Tuan-tuan, kerana apa? Allah nak abad orang yang letak diri sebagai hamba ni mulia di sisi Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, ma uridu minhum, dan aku tidak minta daripada mereka. Tuan-tuan, daripada siapa? Kita semualah. Tuan-tuan, Allah tak minta apapun daripada kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan, nasi yang kita makan hak dia, air yang kita minum hak dia. Tuan-tuan, mana yang bukan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuba senarai. Tuan-tuan, tak ada. Semua benda ini adalah hak kepunyaan Allah Ta'ala. Kerana itu, sebahagian daripada ulama sufi, mereka menyatakan apa? Tidak ada yang lain, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tak ada. No? Masya Allah. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana semuanya adalah daripada dia. Jadi Allah Ta'ala kata, ma uridu minhum min rizqin. Aku tak minta pun daripada mereka itu rezeki.
wa ma uridu ayyut'imun, dan aku juga tak minta daripada mereka itu makan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, tetapi tujuan penciptaan ni, tujuan dia apa? Adalah supaya manusia jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi nanti kita akan sambung sikit lagi. Kita akan sambung bab berkenaan dengan syukur terhadap nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup dulu setakat itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أعلم.